Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathiah Syazani binti Suhaimi dari kelas BA 116. Saya akan membentangkan dua tajuk kajian saya iaitu pertama kerja berkumpulan dan kedua ialah artikel review. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, sekularisme ialah keduniaan yang bersifat duniawi dan tidak berkaitan dengan agama. Ianya juga adalah satu fahaman di mana masyarakatnya tidak menerima seluruh agama atau pandangan di mana kehidupan masyarakat tiada tempat untuk agama. Fahaman sekularisme ialah merupakan suatu ideologi yang memisahkan urusan keduniaan seperti pentadbiran dan politik dengan urusan keagamaan. Perkembangan sekularisme ini telah bermula di negara barat dan kemudian ianya tersebar luas ke serata dunia termasuk negara-negara Islam dengan tujuannya adalah untuk memesongkan akidah umat Islam dan menjauhkan mereka dari pegangan syariat agama. Pengaruh liberalisme dalam isu hantar pelajar ke negara kafir. Yang pertama ialah sekatan pengajian agama Islam menurut kaedah material dan moden. Sekatan secara material ini dilakukan dengan pengajian yang jauh dari penekanan agama dan lebih tertumpu ke arah keduniaan sahaja kerana pengajian ini akan lebih diberi kemudahan dari segi material dan dapat dibantu serta dibangunkan. Manakala sekatan secara moral pula ialah mereka sengaja membezakan guru-guru subjek lain dan memperlekehkan agama dengan puan guru mereka. Yang kedua ialah menghadkan sukatan pembelajaran agama untuk perkembangan akademik. Masalah subjek yang mencampur ini menyebabkan pelajar menjadi lemah untuk memahami kemahiran ilmu agama dan subjek yang berkaitan agama ini pula telah dikurangkan menyebabkan pelajar hilang minat untuk belajar agama. Dengan tujuannya pula ialah untuk menambahkan kepribadian pelajar Islam dengan lebih menumpukan kepada pengajian yang bersifat spiritual. Isu-isu sekularisme dari segi hantar pelajar ke negara kafir yang berkaitan liberalisme. Yang pertama ialah pelajar semakin menjauh dari ilmu agama Islam kerana mereka lebih tertarik untuk belajar budaya barat menyebabkan mereka mempunyai tabiat untuk menyimpang daripada ajaran agama Islam. Lama-kelamaan, pelajar itu akan mempunyai tabiat yang ditanam dalam dirinya untuk menyimpang daripada ajaran Islam kerana budaya barat telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, institusi pengajian yang bertambah di negara Islam dengan tujuannya adalah untuk menyelewengkan akidah pelajar Islam dan kesan yang kita boleh lihat kini ialah subjek bahasa Arab telah disisihkan sebagai bahasa penghantar. Ini membuktikan bahawa penyikiran subjek bahasa Arab adalah kaedah yang digunakan untuk memburukkan agama Islam itu sendiri. Yang terakhir ialah semua bentuk pendidikan pada masa kini menggunakan aliran moden sekular. Aktiviti ini dapat dilihat dalam kalangan umat Islam dan juga dalam tahap masyarakat normal, pertubuhan bukan kerajaan mahupun kerajaan. Selain itu, contohnya ialah murid-murid di sekolah mempelajari mata pelajaran yang merangkumi subjek yang menyokong aliran sekular dan moden yang telah menolak kekuasaan dan kewujudan Tuhan. Konsep sekularisme dari segi isu hantar pelajar ke negara kafir, iaitu sekularisme melatih penyokongnya mengabaikan hal-hal akhirat. Hal ini kerana bagi mereka di alam akhirat adalah urusan kedua yang akan difikirkan oleh mereka. Oleh itu, beberapa ideologi lain telah dibawa oleh penganut sekularisme ini yang memfokuskan aktiviti di dunia sahaja dan mengabaikan elemen-elemen penting kehidupan beragama sebagai sesuatu masalah seseorang. Pemerintahan dan perundangan yang menurut sekularisme tidak ada asas yang konsisten dan tidak terbatas, bahkan ianya tidak mempunyai sebarang garis panduan yang mutlak kerana selalu bertukar-tukar mengikut kepentingan atau masa. Selain itu, budaya sekularisme ini membuatkan perasaan ingin maju dan dihormati, menyebabkan masyarakat Islam yang beragama Islam cuba untuk menyelaraskan dirinya dengan nilai-nilai sekular dan cuba membebaskan diri mereka dari pegangan agama. Perkara ini tidak hanya terjadi di negara Turki namun ianya telah merebak ke negara-negara lain termasuk Malaysia. Punca berlakunya sekularisme dari segi isu hantar pelajar ke negara kafir, iaitu sistem pendidikan dan pengajaran pihak barat. Ianya dijadikan sebagai salah satu saluran untuk menghilangkan personaliti dan menjadi mahasiswa yang menurut kepada kuasa barat.
Selain itu, sesetengah negara Islam seperti Mesir dan Turki menghantar pelajar-pelajar Islam mereka untuk menimba ilmu pengetahuan atas dasar pemodenan dan pemberatan sistem pendidikan. Pada peringkat ini, bidang pengajian sains dan sosial akan lebih diberi tumpuan yang menyebabkan pelajar-pelajar ini dibentuk untuk menjadi kumpulan individu yang berfikiran barat. Selain itu, negara-negara Islam menubuhkan banyak sekolah dan institusi pendidikan barat. Tujuan mereka adalah untuk membentuk kanak-kanak Islam yang sedang kecil supaya dapat menjauhkan diri mereka dari pembelajaran agama Islam. Maka akan terlahirlah golongan Muslim yang akan merasa kurang selesa untuk mempelajari tamadun Islam dan nilai-nilai ketimuran kerana mereka telah dididik dengan tamadun Barat. Di Malaysia, sekolah moden Barat menggunakan budaya Barat ini melalui aktiviti kurikulum, buku-buku teks dan juga pandangan guru-guru yang makin menjurus ke arah pemikiran Barat. Kesan sekularisme dari segi isu hantar pelajar ke negara kafir bagi individu ialah melahirkan individu yang mana fahaman baratnya akan bertentangan dengan fahaman Islam, iaitu mereka akan mempersoalkan sistem-sistem dalam agama Islam. Bagi masyarakat pula, mereka mewujudkan suatu kumpulan yang menentang syariat Islam. Akibat daripada sekularisme ini sebenarnya adalah untuk memisahkan antara dunia dengan agama, khususnya dalam bab-bab hukum hakam dan syariat dalam diri setiap individu itu. Bagi negara pula, dari segi sektor pekerjaan, iaitu kredibiliti pekerja akan semakin terhakis dalam sektor pekerjaan kerana ianya tidak dapat berfungsi secara efisien. Kaedah penyebaran sekularisme dalam isu hantar pelajar ke negara kafir. Yang pertama ialah melalui kaedah media massa, iaitu pengembangan nilai moral yang tidak dapat banyak menolong dan juga pengembangan midah atau praktik terhadap akhlak Islam tidak membantu melalui kebenaran yang dapat dilihat dalam media massa, televisyen, majalah, teater dan lain-lain. Selain itu, melalui undang-undang, iaitu golongan sekular akan memastikan agar undang-undang Islam tidak dirujuk dalam apa hal sekalipun sehinggakan Islam hanya tinggal rangkanya sahaja dan ianya telah berlaku di kebanyakan negara Islam. Sejarah perkembangan sekularisme. Sekularisme telah berlaku pada zaman gelap, iaitu pada zaman kemunduran kerana berlakunya pergolakan gereja. Seterusnya, ideologi sekularisme juga berlaku pada zaman Renaissance kerana telah berlakunya pertembungan antara ilmu sains dan falsafah moden dengan agama Kristian. Selain itu, terdapat penyewelengan dan pemerasan daripada pihak gereja. Antara bentuk penyewelengan itu ialah sijil penjualan indulgence. Akhir sekali, masyarakat Eropah telah memisahkan agama dari hal dunia kerana mereka menganggap agama merupakan sesuatu yang kolot. Pandangan tokoh-tokoh agama dunia terhadap isu sekularisme ialah Syekh Muhammad Naqib Al-Atas telah menyatakan kemunculan sekularisme ini ialah untuk mendamaikan ketegangan antara agama dan falsafah, iaitu hasil dari sejarah pengalaman barat. Selain itu, Yusuf Qaradawi juga telah mengkritik isu sekularisme di dalam buku, tulisan ilmiah dan makalah yang telah dipublikasikan oleh beliau. Seterusnya saya akan membentangkan tentang artikel review yang bertajuk Fahaman Liberal dan Penentangannya Terhadap Syariat Islam. Artikel ini telah ditulis oleh Nur Aflan Zainal. Ianya menceritakan tentang perkembangan fahaman aliran ini, iaitu penolakan mereka terhadap syariat Islam. Penulis juga telah menceritakan bahawa fahaman ideologi barat ini sudah lama diwujudkan di negara barat bagi menerangkan tentang kebebasan idea di dalam semua aspek kehidupan seperti ekonomi, politik dan agama. Pemikiran cara moden tersebut telah dikuasai oleh gaya pemikiran barat yang berdasarkan sekularisme dan liberalisme. Informasi bibliografi. Artikel ini telah ditulis oleh Nur Afan Zainal dan telah diterbitkan pada 14 Ogos 2019. Artikel ini mempunyai 17 muka surat dan ianya telah membincangkan tentang beberapa topik yang berkaitan dengan fahaman liberal. Artikel ini juga adalah sebuah kajian bagaimana cara untuk membanteras perjuangan idea-idea liberal yang berdasarkan hukum hakam Islam.
Ringkasan artikel, perubahan pemikiran golongan Islam liberal telah memperjuangkan kebebasan yang tidak bersyarat tanpa mempunyai batas dalam dunia ini menjadi semakin membimbangkan. Sekiranya sebelum ini, golongan ini telah mempertahankan ajaran terhadap idea liberal ini secara tertutup. Tetapi sekarang boleh dilihat mereka menjadi tidak takut untuk menyatakannya secara terbuka dan terang-terangan. Oleh itu, perkembangan ini memerlukan perhatian dan tidak balas yang tegas, kerana sekiranya ianya terus berkembang, kehadirannya menjadi barang yang susah dirawat pada hari akan datang. Isu yang dibawa oleh penulis ialah serangan oleh kumpulan Islam liberal tidak dapat dipisahkan kepada masyarakat Islam pada masa kini, yang boleh menyebabkan akidah mereka rosak dan sesat. Selain itu, aliran liberal ini telah lama berkembang di negara barat bagi menerangkan idea kebebasan dalam semua aspek agama, ekonomi, budaya dan politik. Seterusnya, penulis telah menjelaskan maksud Islam liberal ialah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kebebasan yang tidak terbatas tanpa halangan. Akhir sekali, cara pemikiran barat yang berdasarkan rasionalisme, liberalisme dan sekularisme ini telah menyebabkan pemikiran cara moden umat Islam telah banyak dipengaruhi. Isu yang menarik di dalam artikel ini ialah isu pluralisme agama. Dengan mempercayai kebenaran nilai moral dan generalisasi semua agama menyebabkan golongan ini menolak kebenaran mutlak agama Islam. Selain itu, isu homoseksual. Artikel ini telah menerangkan banyak program yang dianjurkan bagi mempertahankan hak sivil golongan ini di dalam buku dan akhbar yang diterbitkan. Seterusnya, isu penolakan kepada hukum-hukum murtad. Bagi mereka, tiada halangan untuk seseorang Muslim itu untuk menjadi murtad walaupun jelas dinyatakan di dalam surah At-Taubah, azab akan dikenakan di atas dunia dan juga dimasukkan ke dalam neraka Jahannam bagi mereka yang murtad di akhirat kelak. Antara kekuatan artikel ini ialah penulis menjelaskan fahaman liberal yang merangkumi 3 buah negara iaitu Brunei, Indonesia dan Malaysia. Kelemahan artikel ini pula ialah penulis tidak memberikan cadangan yang sesuai terhadap masalah yang diberikan. Sumbangan artikel ini terhadap masyarakat ialah penyelesaian terhadap fahaman liberal ini dengan membebaskan agama dari ijtihad yang menjumukkan dan tidak menjadi faktor terhadap perkembangan umat Islam. Kritikan atau ulasan terhadap artikel ini ialah artikel ini sangat menarik untuk dibaca terutamanya bagi golongan muda kerana ianya penuh dengan maklumat yang bermanfaat. Selain itu, kekuatan agama dan umat Islam dapat dipelihara dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat Islam pada masa kini. Seterusnya, artikel ini juga menyatakan tentang aliran fahaman liberal ini mempunyai kaitan rapat dengan aktiviti pembaharuan atau perubahan yang amat penting di negara Eropah kerana ianya adalah suatu kebenaran yang harus diakui pada masa kini. Antara isu yang memberi impak kepada pengaji ialah dapat memahami dengan lebih terperinci tentang isu dalam tajuk Islam yang sedang berlaku dalam masyarakat Islam sekarang. Selain itu, isu yang telah dikemukakan oleh penulis memberi impak kepada pengkaji dari sudut penjelasan beliau terhadap isu persamaan hak dan feminisme. Seterusnya, cabaran terhadap isu-isu ini menyebabkan masyarakat yang beragama Islam menjadi khilaf terhadap isu tuntutan Al-Quran yang menyatakan bahawa agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah SWT. Maklumat baru yang diperolehi daripada artikel ini ialah penyelesaian terhadap pemikiran liberal yang berpendapat agama sebagai sekatan dengan membebaskan agama Islam dari ijtihad lama yang dianggap jumud dan tidak berhasil menjadi pembangkit terhadap kejayaan masyarakat Islam. Selain itu, ideologi pemikiran ini membincangkan tentang agama terhadap tindakan akal, fikiran dan salah faham dalam memberi hujah menyebabkan bahaya besar terhadap masyarakat Islam.